رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar penonton yang dikasihi dan juga rahmati Allah sekalian, alhamdulillah sama-sama kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan taufiknya, hidayahnya dapat kita bersama dalam ruangan untuk mempelajari akan hadis Nabi SAW daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin bagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini adalah halaqah yang ketiga, perjumpaan yang ketiga yang akan bersama dengan kitab Riyadhus Salihin ini bersama dengan kita, sama-sama kita mempelajari akan hadis Nabi SAW. Untuk kita ngaji hadis Nabi, kena akan perkataan Nabi lebih banyak daripada ini lagi, yang mana boleh jadi belum daripada ni kita ngaji sedikit demi sedikit, faham sedikit demi sedikit. InsyaAllah kita akan sambung, akan terus lagi untuk ngaji kita terhadap hadis Nabi SAW. Wikabar kata setiap kali kita ngaji hadis Nabi SAW seolah-olah kata kita duduk bersama dengan Nabi SAW, duduk dengan perkataan daripada Nabi. Kerana kita semua duk baca hadis Nabi, duk ngaji hadis Nabi. Hadis-hadis makna apa? Iaitu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, keakuan Nabi, sifat Nabi. Semua hadis itu sakut dengan maklumat yang sakut dengan tubuh Nabi SAW. Maka ilmu hadis ini bezanya dengan ilmu yang lain, iaitu ilmu yang kita duk kecek, yang duk becek benda yang sakut dengan Nabi SAW. Dan juga ini adalah kira kata ilmu yang paling baik, ilmu yang membuatkan kita selepas daripada kita ngaji, kita dengar, akan tamuh kekasihan kita kepada Nabi SAW. Kenal Nabi lebih banyak lagi. Kenal perkataan Nabi, akhlak Nabi, ibadat Nabi, ajaran yang diajar oleh Nabi, hidup Nabi bagaimana. Semua ada sebut dalam kitab-kitab hadis yang kita akan bersama dengan kitab Riyadhus Salihin pada hari ini. Adalah kali yang ketiga. Yang mana pada halaqah ataupun perjumpaan minggu yang pertama kita dah kecek mengenai dengan sejarah latar belakang Imam Nawawi ni piya, mari mana dia. Piya kita dah kenal dah, wanak bila, mati bila, bagaimana hidup dia, akhlak dia bagaimana,
pengajian yang belah mana, kitab tulisan dia belah mana hari ni bersama dengan kita, sebuah kitab juga. Sebuah kitab juga yang sama dengan kita, yang mana halakah pertama kita kecek mengenai dengan sirah dia. Dan juga halakah yang kedua pada minggu dulu kita dah kecek ataupun baca hurai sedikit muqaddimah daripada tulisan kitab dia ini. Apa sebab apa Imam Nawawi duk dia wasa nak tulis, wasa nak himpunkan hadis kitab Riyadhus Salihin ini untuk kita boleh baca ngaji bersama dengan kita hari ni. Apa tulis sebab apa? Tujuan asasi yang Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tulis kitab dia ini, tujuannya nak kita khabar apabila kita ngaji, kita baca, kita ikutlah kita tadarus akan hadis yang berada dalam kitab ini. Tujuan asasi Imam Nawawi nak khabar kata kita datang kepada dunia ini tujuannya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita ingat kata apabila tujuan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam dunia ini untuk beribadat, maka kita bersungguhlah beribadat kepada Allah Ta'ala. Al-i'tina. Orang pengen tahu, pentingnya sungguh dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan juga ushalah, paling belakang, dan juga menjauhi daripada benda-benda yang kita ni duk sakut dengan dunia, lalai dengan dunia, galik dengan dunia. Jauh. Ini tujuan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah sebut dalam kitab, telah sebut dalam muqaddimah dia. Dan juga ingatlah bahawa orang yang paling bijak sekali adalah orang yang banyak ibadat dan juga orang yang paling zahid sekali terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni Imam Nawawi royak. Dan juga bagaimana kita nak jadi orang yang zahid, orang yang suka beribadat apabila kita turut langkah jakah Nabi SAW. Tanya kata hari ini, siapa orang yang paling bertakwa sekali kepada Allah Ta'ala? Nabi. Siapa yang paling zahid sekali dalam dunia ini? Nabi. Ada. Kerana orang yang paling aqalun nasi fiha hum az-zuhad. Tuhan hatta kita dalam dunia ini untuk beribadat, ibadat belaka. Dalam kalangan orang yang ibadat, orang yang paling guna masa hidup di dalam dunia ini paling berharga sekali, orang yang zahid sekali. Az-zuhud. Orang semata sekali. Orang semata sekali. Bagaimana cara dia? Tak boleh kita nak kena cara hidup yang paling semata sekali terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan kita tengok Nabi. Ciwit Nabi orang yang paling azhadun nas. Kontimi kaum somat tak mang tisut nekan ciwit elok dunia ni. Kita Nabi SAW. Tak ada. Tak ada Nabi. Klik kita tengok. Satu kali. Hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, At-Tirmidhi dan juga lain-lain lagi. Riwayat satu kali Nabi SAW tidur di atas tikar. Duduk tidur di atas tikar. Non bonsa. Dan juga Nabi apabila bangun daripada tikar ataupun sia itu, Abdullah bin Mas'ud tengok belakang Nabi ada bekas tikar. Tidur. Supaya kita tidur tak rata, tidur tak seming. Bangun tempat-tempat yang apabila kita tok belakang kita, dia akan ada bekas. Mirong roy kong kanan. Nabi tengok. Abdullah bin Mas'ud tengok. Tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hei Rasulullah, boleh tak nak izin tak gufak kami, nanti fak kami pergi cari kain-kain kapal mari hafal kepadamu. Hei rapai hafal, เพื่อที่จะทำการปูhafal wi kepada mu ya Rasulullah, boleh tidur, boleh tak lekat gapo belakang, tidur senang-senang sikitlah. Dengan tidur tak dikah, tak hafal gapo. Supaya seolah-olah kata sahabat ataupun Abdullah bin Mas'ud nak kata, wi fak kami gimik lemek kalau nak beza dengan masa kita sekarang lah ni. Wi hafal kepada Nabi, Nabi tidur sedap. Nabi kata dak. Mali walid dunya. Tak salah. Aku dengan dunia hubungnya kuam sampan aku dengan dunia ni tak ada gapo li. Tak selin. Sementara saja cua keratanan dan juga dunia tak wi faedah kepada aku, tak sel. Aku nak pergi kepada hari akhirat, tempat yang abadi. Tempat ti tawa ni randan. Tu hidup yang tunjuk kata Nabi SAW adalah orang yang zuhud sekali. Somat tak mang kisut, subhanallah. Imam Nawawi yang kata,
Tak ada jalan lain yang paling betul, yang paling membawa kita kepada jalan yang hidayah, yang nak tunjuk kata hidup kita adalah hidup yang orang zuhud sekali, hidup kita orang yang suka beribadat sekali. Melainkan kena pergi ngaji ataupun turut jalan langkah sunnah Nabi SAW yang telah dibuat contoh oleh Nabi. Kita tengok Nabi. Subhanallah. Dan juga salah satu cara kita nak tahu cara zuhud Nabi, somatak Nabi, bijaksana, cara nak hidup dalam dunia ini, iaitu kita mempelajari akan kitab ini, iaitu kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itu mukadimah, dan juga pada hari ini kita akan masuk isi ataupun hadis yang pertama, bab yang pertama sedang pendengar. Mula bab yang pertama ini iaitu babul al-ikhlas wa ihdaru an-niyah. Bab yang sakut dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ada niat. Fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Iaitu niat yang pasti kena adanya setiap amalan, setiap perbuatan, sama ada perkataan dan juga sama ada perbuatan. Sama ada yang nampak dengan mata yang zahir ataupun yang tak nampak. Ini bab yang pertama yang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah mula kitab Riyadhus Salihin ini seperti mana dia telah mula pada kitab 40 hadis ataupun Arba'in Nawawiyah dengan hadis niat ataupun bab yang sakut dengan niat. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mulai setiap kali Al-Imam Nawawi nama bab, nama tajuk mulai dengan ayat Quran. Subhanallah. Ayat Quran, bab yang tak nama ini, bab ikhlas, bab yang sakut dengan niat, adakah di sana ataupun dalam Quran ada beberapa ayat yang Allah Ta'ala sebut mengenai dengan ikhlas ataupun niat ke tak? Kalau ada, kadang-kadang 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat. Dan juga bab yang akan bersama dengan kita iaitu babul ikhlas, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala semua 3 ayat. Semua 3 ayat. Qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Dan juga ayat yang kedua, Allah Ta'ala firman di dalam suratul Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dan juga ayat yang ketiga Imam Nawawi sakut dengan bab tajuk ikhlasเกี่ยวกับความประเสริฐของการมีความบริสุทธิ์ใจต่อ Allah SWT, iaitu ayat Quran dalam surah Al-Imran, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Allahu akbar. Ini adalah tajuk yang pertama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Salihin ini. Kalaulah kita tanya apa kepentingan ความสำคัญ hak niat. Apa niat penting? Kadang-kadang kita tanya atau apa ulama beberapa orang yang kadang-kadang mulai kitab dia dengan bab sakut dengan niat. Kalau kita nak pergi bilan, nak pergi tengok kitab ataupun ulama mana ratik yang mulai dalam kitab ia itu dengan hadis ataupun bab tajuk yang sakut dengan niat. Seperti kitab Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih dia. Kalaulah kita tengok kitab Sahih Bukhari yang mana dalam kitab Sahih Bukhari pada hari ini ribu-ribu hadis ada dalam tu mulai kitab tajuk yang besar yang pertama dalam kitab dia itu dengan kitab Bad'ul Wahyi. Cara mulai datang wahyu kepada Nabi SAW pada mana. Tapi patutnya bab ataupun tajuk kena kecek dengan wahyu lah. Wahyu turun Nabi balas mana, masa mana, wahyu turun mari hal keadaan Nabi kejut ke tak kejut balas mana, masa tidur ke tak tidur balas mana. Tapi kita jumpa ataupun kita tengok jumpa bahawa hadis yang pertama yang Imam Al-Bukhari rahimahullah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail sebagai tokoh hadis yang hebat, yang besar, ketua bagi orang beriman dalam bidang hadis, tak ada dia tak kena Imam Bukhari, mulai dengan tajuk bermula wahyu turun wahyu kepada Nabi adalah hadis yang sakut dengan niat. Tujuan apa sedang pendengar? Okey, nanti kita akan cek lagi. Ataupun yang kedua, Abdul Wahid bin Abdul Ghani Al-Maqdisi tuai kepada kitab Umdatul Ahkam. Nanti kita insya-Allah cari masa kalau ada peluang pada masa zaman depan kita akan ambil kitab dia, kitab Umdatul Ahkam yang kecek dengan hadis-hadis di segi ibadat, kita mari baca, kita mari hurai. Mulai dengan bab niat juga.
Dalam hadis yang pertama selalu dah hipung kitab Umdatul Ahkam ni hipung lebih kurang 500 hadis. Pilih hanya hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Hadis yang sakut dengan apa? Sakut dengan fiqh orang panggil. Mulai dengan taharah, wak suci, mi asmaya balah mana, mani wajib, akad handah balah mana, wak cuci, darah haid balah mana bagi orang perempuan. Bab yang pertama sakut dengan semaya, zakat, puasa, haji, jual beli. Akhirnya sakut dengan hadis yang sakut dengan orang panggil kata ibadat ataupun muamalah. Mulai dengan hadis sakut dengan niat juga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sendiri pun kitab 40 hadis dia mula dengan niat. Kitab Riyadhus Salihin mula dengan niat. Tujuan gapo sedang pendengar? Gapo yang kita dapat daripada permulaan ulama mulai kecek dalam kitab dia dengan tajuk yang sakut dengan niat? Tujuan gapo? Dengan sebab itu Abdullah ibn al-Mubarak yang mati pada tahun 181 Hijrah, dia kata bagaimana? Kalaulah seorang mana nak tulis kitab yang nak jadi penulis yang capai nakian, haraplah dia mula dalam kitab dia itu dengan hadis yang sakut dengan niat. Lebih-lebih lagi hadis innamal a'malu binniyat, hadis Umar ibn Khattab yang dengar daripada Nabi yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Satu ulama nasihat wasiat kata kalau nak tulis kitab, kalau mu nak karya kitab, mulalah dengan hadis ni. Kenapa Imam Bukhari mula dengan hadis ni, Imam Nawawi mula hadis ni? Tujuan apa? Jawapan yang paling baiknya iaitu untuk kita sama-sama, sama ada penulis kita sebagai penulis ataupun orang yang jadi pembaca, orang yang nak mari baca kitab kita, boleh khabar mula baca kitab, boleh khabar jumpa kata bab sakut dengan niat. Niat selalu dah, tahu selalu dah cara niat. Balah mana niat, kelebihan ataupun kepentingan niat, balah mana boleh tahu. Kata baca kitab, tujuan gapo? Niat kerana pia. Ataupun penulis sendiri, pukian sendiri, apabila dia nak tulis kitab, kena niat dulu. Kata kitab ni tulis ni untuk gapo? Kerana gapo? Kerana Allah Ta'ala, kerana nak sebar ilmu Allah Ta'ala, ilmu Nabi, ataupun tujuan nak cur kepada orang ataupun perniagaan yang nak dapat duit daripadanya, bagaimana? Ni tujuan asasi untuk setiap orang boleh mikir sama-sama. Pegang kitab dia ni boleh mikir sama-sama. Sama ada penulis sendiri boleh mikir kata tulis kitab kerana Allah ataupun kerana lain, kerana dunia. Pembaca sendiri, orang yang jadi nak'an sendiri pun apabila baca, tujuan mari baca apa? Baca tujuan untuk nak tahu, nak angkat ataupun nak hapus kejahilan sendiri dan juga ambil pergi amal dengan dia, ataupun baca main-main, baca biasa boleh lepas-lepas. Itu duduk di niat masing-masing. Dengan sebab itu, niat adalah benda yang penting. Niat yang ada adalah benda yang penting. Kerana apa? Setiap perbuatan ada niat belakang. Sungguh ke tak? Sungguh ke tak? Semaya ada niat. Kadang-kadang kita tubik daripada rumah kita, bawa motor, niat aku nak pergi sajid, ni nak pergi sajid. Pergi sajid mana mau? Pergi main. Ataupun satu orang lagi pergi sewen. Tubik luar rumah. Dalam rumah tu ambil duit, ambil gapo siap dah ni. Niat oleh hati dah kata nak pergi beli barang di sewen. Tak ada aku senang sewen dak, tapi nak akik contoh kepada senang pendengar. Pergi sewen. Niat aja biasa sana. Ada niat tak? Ada. Setiap perbuatan ni ingat senang pendengar. Tukang kertam ataupun setiap perbuatan ada niat. Tapi niat ni tak sama. Orang panggil tabayun, tak sama. Takhtalif wa tabayun. Mana tak sama? Niat batin ni, ni niat batin ni. Balas mana? Kita akan dengar daripada hadis Nabi SAW. Dan juga ingatlah bahawa tempat yang niat sebenar sedang pendengar di hati, di wacai. An-niyatu mahalluha al-qalbu. Tempat niat di wacai. Nak pergi sewen, wacai niat. Nak pergi semaya, wacai niat, di wacai. Mana kata apabila kita tahu dia kata tempat niat adalah di hati, Allah Ta'ala akan kira di hati kita. Hati kita fikir balas mana, Allah Ta'ala kira baik tu lah. Walaupun hati dia baik lain, mulut dia baik lain, Tuhan tengok di hati. Wacai. Allahu Akbar. Bahasa Inggeris orang mengata heart. Heart. Bahasa Arab orang panggil al-qalbu. Wacai. Wacai. Dengan sebab itu tempat yang kita kena niat setiap amalan, lebih-lebih lagi ibadat yang Allah Ta'ala hantar kita untuk beribadat ni, ibadat yang kita buat sama ada semaya, sama ada puasa, sama ada baca Quran, zikir, apa nama ibadat pun Allah Ta'ala tengok di wacai kita. Tengok di wacai kita. Kata kita niat balas mana.
Ikutlah mulut dia mana ayat kata, lillah, kerana Allah Ta'ala aku semaya ni. Tapi wajah mikir lain, mu tusuk dalam wajah tusuk ni tak sabim ya. Allah Ta'ala dia kata, kul in tukhfu ma fi sudurikum ya'lam fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Tak sedekit, tak sedek bimbang lah bagi orang ataupun pihak yang kira atas selamat kalau mu ni tusuk niat yang sebenar dalam hati, tapi mulut mulafaz moyak atas kerana Allah Ta'ala, tapi tusuk niat yang sebenar dalam hati, tak sabim Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu kata mu niat balas mana. Allah Ta'ala niat balas mana, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Dengan sebab itu wajib, hukum apa saya dengar, wajib kita kena niat ikhlas kepada Allah Ta'ala setiap amalan kita. Setiap ibadat kita pasti ataupun wajib, hukum wajib kita kena niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana ibadat adalah ibadat yang pasti kita kena ibadat kepada Allah Ta'ala. Tak boleh nak pergi ibadat kepada Allah Ta'ala ratik, kepada pohon kayu, kepada lembu, kepada kubah, kepada pohon kayu, matahari, bintang, tak boleh. Allahu Ahad, Tuhan yang satu saja. Habis itu tauhid uluhiyah pasti orang panggil kita ifradullah bil ibadah. Kena make Tuhan ni dia di tempat ibadat satu, tak boleh nak pergi make lain, tak boleh. Tak boleh. Habis tu kena niat ikhlas kepada Allah Ta'ala, kena niat ikhlas. Allah Ta'ala pesan, suruh ni mana apa? Wajib lah. Kamsang perintah daripada Allah, orang panggil tu fa'lul ammar ni, fa'il ammar ni. Fa'il perintah daripada Allah Ta'ala ni, hukum ataupun pahaman dia tu iaitu wajib lah. Seperti mana Al-Imam Nawawi sebut dalam ayat ni, kata pada mana? Dalam bab wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah, Tuhan tak suruh beribadat melainkan kamu haraplah kamu beribadat dengan secara kamu penuh ikhlas kepada Allah Ta'ala. Mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salat wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Setiap ibadat. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah dunia ini untuk beribadat. Ini tujuan asasi. Dan juga ibadat Allah Ta'ala yang nak, ibadat yang paling sempurna, yang paling baik sekali di sisi Allah Ta'ala. Hari ini kita kena kira, kalau kita amalan yang banyak di sisi kita pada hari ini, Allah Ta'ala misalnya Allah Ta'ala yang kata, ambillah Muhammad, amalan mana kamu molek sekali yang nak tawai, nak ui kepada Allah Ta'ala, tengok ni, ada. Kerana ingatlah mata tan Allah Ta'ala dari Allah Ta'ala benda molek saja. Yingku orang kata di tisut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala bagi kita hidup dalam dunia ini, satu hari akan mati. Ayuk kita, umur kita, ayuk khair kong rau ni kan cai ciwin elok dunia ni untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Tujuannya Allah Ta'ala tengok tu seorang mana hak amalan dia paling baik sekali, yang paling kualiti sekali, mi kuna pa mak tisut. Bukan kata dia yang dia main palak, tang kualiti, tang kuna paด้วย. Habis itu Allah Ta'ala tengok Al-Fudail bin Iyad, seorang salafus salih yang mati pada tahun 187 Hijrah, dia kata balas mana? Ahsanu amala, dalam ayat ni yang Allah Ta'ala kata nak tengok ahsanu amala biasa mana? Iaitu akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang paling ikhlas sekali dan juga amalan yang paling betul dengan contoh daripada Nabi SAW, betul dengan Nabi sekali. Amalan mana yang ikhlas penuh 100%, tapi tak betul dengan Nabi, tak serupa dengan Nabi. Ambil amalan dia seorang tu pergi ukur dengan Nabi, beza dengan Nabi. Ikhlas tak terima daripada Allah Ta'ala. Ataupun satu orang lagi, amalan dia tengok yang lain. Nabi semaya besening, rokok besening, sujud besening, tengoklah Nabi, tapi tak ikhlas untuk nak cur kepada orang, tak ikhlas saja juga. Habis itu niat penting sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, tak akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau kita tak niat ikhlas kepada Allah Ta'ala ni. Kerana Allah Ta'ala suruh kita niat, wajib kena niat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga ingatlah bahawa niat ni orang panggil tu cara cukup nak niat ni, satunya niat ibadat tu, berbuat tu. Niat nak pergi semaya, niat nak pergi semaya. Yang kedua, tanyalah hati kita, mi semaya buat apa? Kena jawab kata kerana Allah Ta'ala. Ambil semaya kerana Allah Ta'ala. Dan juga yang ketiga, untuk nak turut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiga-tiga ni, satu niat nak berbuat dua niat kerana pia, tiga untuk nak turut perintah. Kerana ingatlah ibadat, semua ibadat yang kita buat
kebanyakan dia ada perintah daripada Allah Ta'ala. Lebih bagi semaya. Allah Ta'ala kata, wa aqimus solah. Semayalah kamu. Semaya. Habis itu kita niat nak pergi sejid apa? Semaya. Niat pergi semaya kerana biar Allah SWT. Buat apa kena mengita kerana Allah Ta'ala? Untuk turut perintah Allah Ta'ala. Ni baru niat yang syumun, yang sempurna sekali. Saya nak pendengar. Allahu Akbar. Ini adalah bab niat. Kerana ingatlah bahawa niat ni ia duduk dari hati seperti kita ayat tadi. Kadang-kadang zahir kita tengok amalan yang baik. Amalan yang baik yang dia buat kerana Allah SWT. Tapi dalam hati dia niat tak molek. Niat tak molek. Dengan sebab itu Islam ajar kita benda dalam สิ่งที่มีอยู่ในหัวใจ tak tengok zahir. Islam ไม่ได้ให้ความสำคัญกับภายนอก แต่สิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญก็คือสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ Ingatlah bahawa pada hari kiamat, subhanallah, Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tariq, yauma tubalas sarair innahu ala raj'ihi laqadir yauma tubalas sarair. Ingatlah pada hari yang kita semua akan klik ke cari Allah Ta'ala. Semua klik ke cari Allah Ta'ala belakang. Dan ingatlah kita semua, sedang pendengar, penonton yang beriman kepada Allah Ta'ala semua, kita semua akan klik ke cari Allah Ta'ala belakang. Dan juga kita akan kena subsuan, kena cek amalan, kena top 10 amalan. Tapi ingatlah bahawa cara Tuhan Allah Ta'ala nak kira, tengok dalam hati. Yauma tubalas sarair. As-sarair, benda yang duk nusuk dalam hati ni akan dikira ikhtibar. Tubla ni makna kata mengata tasab. Wari tu dalam hati membalas mana memikir dulu. Niat untuk gapo? Kerana Allah ataupun kerana dunia. Wari, Allahu Akbar. Subhanallah, ni hakikat yang sebenar sedang pendengar. Habis itu kadang-kadang hari ni sama ada buat baik, sama ada tinggal benda yang Allah Ta'ala larang, kita duk mikir kata nak buat balas mana? Zohir ni comel. Sama ada buat baik balas mana? Nak maya biasa mana? Nak buat ibadat biasa mana? Zohir ni apa molek sekali. Tapi kita lupa dalam kadang-kadang kurangnya kita niat ikhlas kepada Allah Ta'ala. Sama juga dengan tinggal benda jahat. Kita tak buat maksiat, kita jauhi daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mikir kata zahir kita ni orang boleh nampak kata yang ni tak ada nampak dia buat maksiat langsung, tak ada buat jahat, tak ada minum arak, tak ada menjudi, tak ada buat maksiat halal, tak ada. Tapi kadang-kadang dalam hati dia penuh dengan maksiat. Waliyadzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, nasallallahu salamatan. Bagaimana maksiat? Dengki kepada orang, takabur, gapo lagi hasad, dengki, takabur, marah kepada orang. Semua ini adalah sifat yang maksiat ada dalam hati. Habis itu kadang-kadang kita lupa kata hati kita lah yang patut kita kena jaga sekali. Kerana ingatlah Nabi SAW sebut dalam satu hadis, mengatakan apa? Nabi kata balas mana? Wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ingatlah bahawa dalam tubuh kamu ini ada setokok daging. Ada setokok daging yang mana apabila dia baik, jasad tubuh kamu akan baik juga. Apabila dia buruk, buruk juga. Gapo? Al-qalbu, wajai. Wajai yang penting sekali, yang patut aula pelamdap rek nekan tirau jatang dule yu ya raksa manhai di tisut. Lebih daripada luar lagi. Tapi dunia hari ni balas mana? Tengok zahir ya, tengok luar. Wa amma ad-dunya fal ibratu bima dhahara. Tengok luar ya. Kita supaya nak muamalat tengok luar dia. Kalau dia jauh kita muamalat. Tapi lah hati kita tahu, serah kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ayat tadi kata qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Benar dalil serah kepada Allah Ta'ala kalau yang mikir jahat kepada kita. Tapi kalau lihat luar zahir molek, dia muamalat, dia hubungan dengan kita, kecek molek dengan kita, kecek. Walaupun dalam hati dia mikir buat kecek baik ni untuk jadi mengata bohong ya. Tipu saja, tapi dalam hati mikir tak molek. Tak apa, serah pada Tuhan. Dunia kita kena muamalat baik dengan orang yang ada zahirnya baik ataupun orang mengata buat baik kepada kita dengan secara yang nampak. Tapi ingatlah hakikat yang sebenar pada hari kiamat. Yauma tubalas sarair. Kira as-sarair benda yang ada dalam hati. Ingat molek sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Habis itu hati kalaulah niat jahat, niat tak molek saja. Niat tak molek saja. Kalaulah zahir dia molek, hati dia molek, semua baik belaka. Tapi kalaulah zahir molek, dalam tak molek saja ni dia, hati dia saja punah. Syirik kepada Allah Ta'ala lah. Kalau hati dia tak molek, tak
berikhlas kepada Allah Ta'ala, maka saja haba'an mansura, tak ada faedah apa pada hari kiamat. Amalan yang kacau duk penat, kacau duk wa'ak tidur, kacau duk letih gapo untuk Allah semaya lama kepada Allah Ta'ala tapi tak ikhlas, payah juga ikhlas sedang pendengar. Kalau kita nak kacau betul-betul ikhlas bukan benar mudah, kerana dia duk mana ikhlas kita ayat ni, wajah dalam hati ni bahasa Arab qalaba ni memang kata duk balik semua, plik pan bahasa Sia ni balik semua, gikok tu gikok ni ngatik. Habis itu qalbu panggil hati. Habis itu Sufyan Ats-Tsauri as-salafus salih dulu orang yang paling jujur lebih daripada kita teruk. Sufyan ulama hadis yang mati pada tahun 191 Hijrah. Dia kata balas mana? Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Aku tak biasa beki fobat. Ya raksa benda mana yang paling payah sekali terhadap aku melainkan niat aku. Sebab tukar dah gikot tu. Niat kacis pun maya, niat kacis dah duk heret we mari kerana Allah Taala. Syaitan kacis nak heret situ lah. Gila kepada dunia, gila kepada manusia, subhanallah. Itu hakikat yang sebenar sedang pendengar. Niat yang paling payah sekali. Jangan kita buat peramat, jangan kita buat mudah-mudah dengan niat itu. Kerana salafus salih orang juh dulu tu dia tak make peramat. Dia tak biasa peramat dengan niat kata. Niat dia bimbang dia sampai kata Allah takut nifak. Sifat nifak, sifat munafik akan masuk dalam hati dia ataupun dalam masa-masa mereka beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu penting. Habis itu penting kita kena cek niat semua, kata betul ke tak, ikhlas ke tak. Kerana asasi hidup kita sebagai orang, sebagai keislaman kita, muslim kita ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faedah yang dapat daripada kalimah yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, iaitu kita telah saksi kata kita tak usah ibadat kepada benda lain melainkan kepada Allah Taala. Gapo? Ikhlas. Manakala lafaz yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita telah menyaksi bahawa Nabi lah orang contoh yang baik, ajaran yang sebenar, cara hidup yang sebenar, cara beribadat yang sebenar yang patut umat turut dia. Mana kata sunnah kena turut dia.